A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua boleh dengar suara saya? Jelas suara Boleh saya? dengar, Coach? Jelas, Ya, Coach? Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua peserta yang amat saya hormati. Terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana dapat juga hadir untuk malam ni. Difahamkan ada masalah dengan kabel dan alhamdulillah dapat beli kabel yang baru. So alhamdulillah, sebenarnya sedikit sebanyak kabel-kabel baru dan apa semua inilah yang inilah sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan akan digunakan oleh kami para admin untuk mengupgradekan laptop kami, PC kami dan barang-barang kami lah. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan membicarakan tentang dua topik, di mana topik kuliah yang pertama akan merupakan kuliah ulangan, iaitu teknik ruqyah, kaedah rawatan tahap 3 tahap. Okey, akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. Kemudian kuliah kedua mengenai santau. Okey, so insyaAllah apa-apa hal kita akan serahkan dahulu kepada Ustaz Sinar. Jika kuliah Ustaz Sinar panjang dan mendapat sambutan daripada orang ramai, kuliah kedua tu kita akan tangguhkan dahulu. Ia bergantung kepada keadaan masa dan macam mana lah. Okay, so bagi saya tak ada masalah. Yang penting pengisian ilmu kita padat selama 2 jam. So kuliah kedua ni sebagai pelengkap saja. Okay, jika sesi pertama mendapat banyak soalan, mungkin memerlukan sedikit perbahasan, perbincangan, penjelasan yang mungkin lebih panjang, maka kuliah pertama tu dia akan jalan teruslah sampai 10.30. Kuliah kedua ni hanya akan saya ambil jika saya tengok masa mengizinkan. Seperti biasa juga, yang mana yang ada soalan boleh terus type, ataupun nak lebih cantik dan lebih menarik, berinteraksi secara direct, itu lagi baik. On camera, on microphone, dan bertanya terus secara langsung kepada Ustaz Sinar dan juga saya. InsyaAllah saya akan bantu. So saya sebagai moderator, seperti yang saya cakap, saya akan lebih memfokuskan kuliah yang dibahaskan oleh Ustaz Sinar. Jika Ustaz Sinar memerlukan masa yang lebih, penjelasan yang lebih, maka saya akan beri ruang kepada Ustaz Sinar untuk full. Saya akan ambil slot tu jika masih ada ruang masa yang untuk saya sampaikan lah. Tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya serahkan sesi kuliah ni kepada Ustaz Sinar. Terima kasih, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Belajar ilmu ruqyah syariah. Ilmu juga adalah sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Anak rezeki, berniaga rezeki, bercocok tanam rezeki. Ilmu juga dalam agama Islam dianggap adalah rezeki. Siapa yang menghadiri majlis ilmu dan dapat ilmu, ia mendapat rezeki. Dan ada masanya daripada rezeki ilmu tu ia boleh berkembang menjadi rezeki dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk ekonomi. Ada orang pandai belajar ilmu ruqyah, lepas pandai merawat dengan ilmu ruqyah, ia dapat meruqyah ramai orang, dan ada masanya dia satu masa dia ruqyah seorang kaya, orang kaya memberikannya hadiah. Macam saya pernah dengar ada seorang peruqyah muda, umur masih 20-an, dia dihadiahkan sebuah kereta. Kalau tidak silap saya, kereta Honda oleh seseorang. Kerana orang itu menghargai peruqyah muda itu
yang dedikasi merawat masyarakat dan membawa masyarakat mengenai ruqyah syariah dan menghindari ilmu-ilmu perbuatan yang ada unsur-unsur syirik. Jadi kita teruskan pada malam ini. Malam ini walaupun kuliah ini adalah kuliah ulang kaji yang pernah disampaikan sebelum ini, tapi mungkin pada malam ini ada pendekatan yang berbeza. Ada soal jawab yang berbeza, dan ini yang sebenarnya antara yang paling penting, ilmu yang paling penting yang saya sampaikan, sebab kita belajar bagaimana meruqyah orang. Sebelum ini kita ada belajar bagaimana meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Kali ini kita ulang kaji balik bagaimana meruqyah orang. Sama ada meruqyah isteri, anak, ibu bapa, suami, atau meruqyah rakan sejawat, rakan sekerja yang tiba-tiba sakit, kena ain, kita boleh meruqyah. Cuma kalau ingin jadi peruqyah yang ada buka pusat rawatan atau memang menjadi kerjaya, maka kenalah ikut kursus ruqyah yang berhadapan, seperti kursus yang diadakan oleh Coach Kamarul Azli dan dapatkan sijil. Dengan ikut kursus itu, lepas itu pergilah hadiri pula ini taklimat KKM untuk mendaftarkan diri sebagai peruqyah di bawah Akta 775. Kalau ingin merawat orang, meruqyah orang sebagai suatu profession. Okey, saya buka slide. Saya sudah buka slide. Kiranya semua peserta tidak ada masalah, tidak nampak, nanti bagi tahu kalau tidak nampak slide. Okey, tajuk kita pada malam ni adalah rawatan ruqyah 3 tahap atau juga disebut rawatan ruqyah 3 peringkat. Cara meruqyah ada berbagai cara. Setiap peruqyah ada caranya yang dia pelajari dan juga ia gabungkan daripada pengalamannya. Jadi orang yang baru belajar ruqyah, yang ingin meruqyah, ingin tahu mana satu cara yang perlu ikuti. Kalau dari perguruan ini mungkin caranya ada berbeza sedikit dengan perguruan yang satu lagi. Jadi mana satu? Jadi kita malam ini akan ajar cara yang paling meluas digunakan dan cara yang paling senang dipelajari dan dipraktikkan. Ilmu ruqyah ini adalah ilmu praktikal. Kita perlu praktikkan baru kita akan dapat kemahiran. Dia bukan ilmu teori semata-mata seperti kita belajar ilmu sejarah dan ilmu geografi, teori. Tapi ilmu ruqyah syariah ini adalah ilmu praktikal. Seperti mana kalau dibuat perumpamaan, kita belajar taekwondo atau karate. Kita bacalah buku, berbagai-bagai jenis buku, taekwondo, karate sampai dari peringkat white belt ke peringkat black belt. Kita lepas tu tutup buku, kita tidak boleh berkatakan saya sudah black belt. Cubalah lawan. Kita cuma baca buku tentang taekwondo peringkat black belt. Cubalah kita lawan orang yang biasa bergaduh, bertumbuk. Tetap kita kalah, benjol membejol. Tidak sama dengan orang yang ada pengalaman. Ilmu ruqyah juga begitu, dia perlukan pengalaman. Kita banyak pun baca buku, tapi kalau kita tidak latih dengan pengalaman, dengan membuat praktikal, kita tidak akan dapat kemahiran sama seperti orang yang ada pengalaman. Pengalaman itu sebab ia selalu melakukan ruqyah. Jadi pada malam ini saya akan ajar asas merawat. Itu asas merawat ini sebenarnya sama, iaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau asas merawat dalam ruqyah syariah, kita baca Al-Quran, zikir dan doa-doa daripada hadis Nabi SAW. Manakala berdasarkan pengalaman masing-masing,
pendekatan merawat atau meruqyah berbeza-beza antara peruqyah. Saya bagi satu contoh, ada peruqyah membaca ayat-ayat Al-Quran diselang-seli dengan berdialog dengan jin yang merasa sakit. Ada pula peruqyah baca sahaja terus ayat-ayat ruqyah tanpa berdialog dengan jin. Jika jin merasuk tubuh pesakit itu bercakap, peruqyah tidak mengendahkan dan terus sahaja membaca ruqyah sehingga selesai set ayat-ayat ruqyah dibaca. Jadi apa yang saya akan sampaikan pada malam ini lebih kepada meruqyah, merawat orang yang ada gangguan jin. Dan cara ini yaitu rawatan 3 tahap atau disebut juga rawatan 3 peringkat adalah kaedah yang digunakan pakai oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang peruqyah senior berpengalaman yang dihormati daripada Mesir. Namun dalam kuliah ini, kaedah ini disampaikan dengan ubahsuaian berdasarkan pengalaman saya dan disampaikan dalam bahasa saya yang saya rasa lebih bahasa yang saya akan sampaikan bahasa yang lebih mudah faham berbanding daripada bahasa yang tertulis di dalam buku. Jadi rawatan 3 tahap ini atau 3 peringkat ini, dia ada 3 tahap atau 3 peringkat. Itu disebutkan rawatan 3 tahap. Itu tahap pertama, peringkat semasa jumpa pesakit dan sebelum membaca ruqyah. Sama ada pesakit datang ke rumah kita atau datang ke pusat rawatan atau kita datang berjumpa pesakit. Pesakit itu mungkin adik kita tinggal di lain tempat. Kita datang jumpa dia ataupun kita merawat ibu bapa kita di rumah sendiri. Jadi peringkat kedua adalah membaca ruqyah. Dalam pembacaan ruqyah ini ada lagi huraian-huraian lebih terperinci apa yang dilakukan semasa peringkat kedua ini. Bahasa peringkat membaca ruqyah. Sebab macam-macam boleh berlaku semasa peringkat membaca ruqyah. Dan inilah peringkat yang atau tahap yang penting. Sebab kita baca ruqyah, pesakit mungkin boleh kerasukan. Berbagai persoalan boleh timbul. Apa yang perlu dilakukan oleh yang meruqyah. Tahap ketiga pula ialah peringkat selepas membaca ruqyah. Adakah selepas baca ruqyah saja, kita lambai tangan, mengucapkan, okey, bye-bye, saya jalan dulu. Dan harap-harap tuan rumah salam kita dengan memberikan sarung surat yang berisi kertas-kertas berwarna. Adakah itu sahaja? Jadi kita akan lihat rawatan 3 peringkat ini, 3 tahap. Dan inilah rawatan yang saya selalu, cara ini yang saya selalu guna. So, cara inilah yang saya tengok yang mudah dilaksanakan sama ada oleh peruqyah berpengalaman termasuk juga peruqyah yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah. Kita akan kupas mendalam lebih terperinci peringkat-peringkat ini. Okey, saya teruskan sebelum kita masuk kepada peringkat-peringkat ini. Saya ingin jelaskan, kaedah rawatan 3 tahap adalah fleksibel. Tidak rigid, tidak ketat. Kita boleh ubah suai. Contohnya, jika kita kekurangan masa atau latar belakang pesakit itu memang kita kenali, maka contohnya tahap pertama boleh tidak dilakukan. Terus kita ke tahap kedua iaitu peruqyah terus sahaja membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan ada masanya tahap ketiga kita skip kerana masa suntuk, kita hanya memberikan nasihat pada pesakit pada sesi rawatan yang akan datang. Jadi ia fleksibel bergantung kepada keadaan. Contohnya kalau kita cikgu mengajar di sekolah, murid-murid tiba-tiba kena histeria.
seorang kerasukan, lepas tu terjangkit dengan seorang lagi kerasukan, terjangkit dengan seorang. Sudah ada 6 orang kerasukan. Memang tidak akan ada berlaku peringkat pertama. Tidak akan ada berlaku berinteraksi, berkenalan dengan pesakit, tidak ada. Terus kepada tahap kedua iaitu melakukan ruqyah. Jadi inilah cantiknya kaedah rawatan 3 tahap sebab ia fleksibel. Okey, kita seterusnya kita ke topik yang seterusnya. Kita akan melihat kepada tahap pertama. Tahap pertama adalah semasa jumpa pesakit dan belum membaca ruqyah. Pertama ini yang ada appointment dibuat, ada sudah dibincang. Contohnya mungkin kita merawat seorang tu secara emergency. Tiba-tiba ada orang kerasukan di tempat kerja. Kita bacakan ruqyah, dia sedar. Lepas tu orang tu minta kita datanglah ke rumahnya esok, minggu depan untuk perawatan. Sebab dia tengok rupanya kita ni pandai meruqyah. Jadi bila sudah dirancang lebih awal, kita boleh lakukan tahap pertama dan sebenarnya amat penting ini tahap pertama. Iaitu tahap kita berjumpa pesakit dan sebelum kita memulakan membaca ruqyah. Iaitu apa yang perlu kita lakukan, saya ringkaskan, semasa berjumpa pesakit, tanya pesakit di mana ia rasa sakit. Sakit di kepala, sakit di bahu, di betis, pesakit lumpuh, tidak boleh bangun, dan dia baru juga lumpuh sebulan yang lalu, sebelum ini dia boleh bergerak, dia boleh berjalan. Hanya jika pesakit ada mengalami simptom-simptom gangguan seperti bermimpi buruk, perkara-perkara ini kita tanya, kita nilai, dinamakan diagnosis atau diagnosa. Beginilah cara ruqyah syariah. Cara ruqyah syariah bukan jumpa pesakit dan bukan bahawa di belakang pesakit tu kita tunjuk di belakang pesakit dan kita katakan, oh di belakang pesakit tu ada 3 ekor jin. Satu ada 2 tanduk, satu ada 1 tanduk, satu ada sayap. Bukan begitu cara ruqyah syariah. Ruqyah syariah untuk kita cuba mengenal pasti penyakit, kita bertanya pesakit apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, adakah dia baru alami sakit itu seminggu lalu, adakah sebulan lalu, adakah 10 tahun yang lalu dia telah mengalami sakit itu, dia mengalami gangguan jin itu adakah waktu dia masih kanak-kanak atau selepas dia putus pertunangan baru dia menghadapi penyakit seperti itu. Kita bertanya dan kita menilai. Dan perlu kemahiran. Teori kita boleh nyatakan, tapi perlu kemahiran bagaimana menganalisis. Kita sudah buat diagnosis, tapi bagaimana menganalisis jawapan-jawapan pesakit itu. Adakah itu dia terkena penyakit ain? Adakah ia terkena penyakit gangguan jin biasa? Adakah ia terkena penyakit sihir? Itu perlukan pengalaman. Teori kita berikan, tapi pengalaman selalu merawat itu yang menjadikan diagnosis kita lebih tepat, penilaian kita lebih tepat. Seterusnya, kita boleh beri tazkirah. Katakan kita pergi ke rumah pesakit, pesakit itu jemput, pergi ke rumah dia, kita lihat sekeliling, banyak poster-poster penyanyi-penyanyi rock di dinding. Ada juga di dinding tu disimpan seperti bentuk azimat. Jadi kita berikan tazkirah, bagi nasihat secara bahasa yang lembut kepada pesakit, termasuk juga kita katakan sakit itu adalah ujian daripada Allah. Kalau di Sabah, tahap pertama ni selalu boleh dilakukan. Sebab apa berlaku apabila dijemput perawat tu akan dihidangkan dulu dengan minuman, kopi, dengan kuih-muih, diberi makan. Jadi dalam masa tu makan dan berkenalan, di sanalah dapat ditanya soalan-soalan berbentuk diagnosis, diagnosa, dan juga di sanalah boleh diselitkan nasihat-nasihat berbentuk tazkirah ringkas. Pada peringkat ini, sebelum kita memulakan bacaan ruqyah, apabila kita suspek
kita syak kemungkinan yang mengganggu pesakit dan keluarganya adalah jin saka contohnya, atau jin asyik. Maka kita boleh membawa keluarga itu di rumah mereka, atau kalau yang mereka datang ke tempat kita, kita membawa mereka melafazkan ikrar pemutus hubungan jin. Ikrar pemutus hubungan jin ini tidak ada satu kalimah skrip yang standard. Tapi ada peruqyah, dia telah susun kalimah itu untuk memudahkan siapa yang ingin membaca. Dan selalu di-share, dikongsi kalimah itu. Saya sendiri, Coach Kemarul, Ustaz Ahmad Salihin, dan memang kalau dibanding-bandingkan ada persamaan tapi ada juga perbezaan kalimah ikrar pemutus hubungan jin. Sebab itu kita yang reka dia, kita yang susun, tidak ada kalimah yang khusus. Dia bukan ayat Quran. Ayat Quran dia adalah ayat khusus. Kalau Al-Fatihah ada 7 ayat lah, tidak boleh diubah-ubah. Ini hanya ikrar. Dan saya tidak akan huraikan panjang kenapa ikrar ini efektif dan sebagainya. Terlalu panjang, nanti mungkin kita boleh bincangkan dalam sesi soal jawab. Oke, seterusnya, tahap kedua. Tahap kedua inilah yang tahap penting, dan tahap inilah yang orang minat belajar. Meruqyah, membaca ruqyah. Bagaimana caranya? Adakah sentuh di kepala pesakit? Adakah sentuh di belakang pesakit? Perlukah hembus nafas ke muka pesakit? Perlukah ludah mulut pesakit? Bolehkah sapu dada pesakit wanita? Dan sebagainya. Apa ayat yang ingin dibaca? Jadi sinilah yang banyak tumpuan dan banyak orang minat. Yang orang sehingga kan terlupa bahawa ada tahap pertama dan tahap ketiga. Jadi tahap kedua ini, kalau ikut kaedah Syekh Wahid Abdul Salam, ia buat lagi peringkat menjadi 5 peringkat atau 5 langkah. Untuk mudahkan panduan. Kalau peruqyah berpengalaman, dia tidak ada lagi fikir, okey, pertama ini saya kena buat. Kedua, ini saya kena buat. Ketiga, ini saya kena buat. Tidak. Kalau sudah peruqyah berpengalaman, sepertilah orang belajar taekwondo. Pertama, kalau white belt, dia akan angkat tak. Kalau ingin membuat tendangan, angkat kaki, perbetulkan lutut, tendang, tarik lagi kaki. Dia akan fikirkan step 1, step 2. Tapi kalau orang tu telah tali pinggang hitam, dia ingin menendang front kick, dia tendang front kick. Dia ingin side kick, dia tendang side kick. Dia ingin roundhouse kick, dia tendang roundhouse kick. Dia tanpa, dan sekali serangan, sekali tendangan, tanpa perlu step 1, step 2, step 3. Jadi apa yang diajarkan ini untuk pelajaran mudah paham, pertama kepada orang yang baru belajar cara-cara meruqyah. Dibahagikanlah kepada langkah 1, langkah 2 untuk memudahkan. Tapi apabila setelah berpengalaman secara praktikal, tidak ada lagi yang perlu dipikir langkah 1, langkah 2. Okey, untuk tujuan pembelajaran ada 5 langkah. Pertama, membaca ayat-ayat ruqyah. Ini boleh dikupas lebih panjang, tapi tidak akan saya kupas panjang lebar. Tapi saya akan huraikan juga lah sedikit. Kalau yang kuliah yang lalu, saya tidak huraikan. Saya cuma sebut langkah-langkahnya. Kali ini saya akan huraikan. Pada langkah pertama ini, kita membaca ayat-ayat ruqyah. Sebenarnya banyak persoalan pada peringkat ini, terutama orang yang baru, orang yang kurang pengalaman. Tapi yang ingin saya highlight, tekankan sini ialah, kalau persoalan apa ayat-ayat ruqyah yang perlu dibaca, ia telah pun diajar dalam kuliah yang lalu. Boleh simak video di channel Miftahus Salam di YouTube, channel Coach Kamarul Azli. Kalau ada lagi yang belum sedar, ada channel tersebut dan ada kuliah-kuliah ruqyah di dalam YouTube channel tersebut. Ada yang kuliah pendek,
5 menit, 10 menit, 15 menit. Ada yang kuliah panjang, sejam, lebih sejam. Jadi di sana boleh kita lihat dan juga ada dikongsikan ayat-ayat ruqyah. Jadi yang biasanya bacalah ayat-ayat ruqyah yang 20 kelompok. Seperti yang di dalam buku Coach Kamarul Azli itu. Ayat-ayat pembenteng. Itulah yang dibaca. Syekh Wahid Abdul Salam Bali pun mengajar ayat itulah yang dibaca. Sebab ada hadisnya. Walaupun hadis itu hadis dhaif, tapi ia bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu, masih boleh diamalkan sebagai fadilat amal. Tapi jika kita masih tidak pandai, tidak hafal, dan tidak mau baca tengok buku, sebenarnya boleh baca dengan tengok buku. Beli buku Kamarul Azli, rawat anak, rawat isteri, dengan kita baca buku tu. Kita lihat buku, tidak ada salah. Sebenarnya kalau dari segi hukum membaca Al-Quran, sunat melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat pahala lebih. Baca Al-Quran dapat pahala, tengok ayat-ayat Quran dapat pahala. Kemudian kita akan dapat pahala lebih apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh dibaca tanpa dihafal. Cuma orang-orang yang berpengalaman, di Coach Kamarul Azli atau di saya, kami ayat-ayat asas ini kami hafal. Sebab supaya fokus. Fokus bila merawat sakit. Tapi biasanya saya, apabila saya merawat pesakit, tetap juga saya bawa buku. Antara dia buku Kamarul Azli, sebab dia kecil. Saya akan baca tengah-tengah buku. Terutamalah kalau pesakit itu seorang wanita yang cantik, comel, senyuman menawan, lebih baik saya tunduk baca buku, supaya pikiran saya fokus membaca ayat Quran. Kalau saya hafal, baca daripada hafalan, tengok wajah pesakit yang senyuman menawan, lirikan mata, lama-lama ayat ruqyah pun pada dilupakan juga tuh baca apa ayatnya. Jadi untuk menjaga ujian-ujian begitu, saya suka membawa buku dan baca buku. Dan bagi saya yang ujian mencabar, bukannya jin ifrit merasuk pesakit dan mengugut ingin bunuh kita, mengugut ingin pukul kita, mengugut ingin mengganggu istri dan anak kita di rumah, yaitu keluarga perawat, ruqyah. Itu bukan ujian besar. Itu lebih senang dihadapi. Ujian paling besar apabila peruqyah itu diganggu hatinya. Diuji dengan pesakit pula suka peruqyah. Pesakit kerasukan meronta-ronta, tidak memakai seluar panjang, pakai kain, tersingkaplah kain, ternampaklah betis, ternampaklah paha dan sebagainya. Terus peruqyah pun tidak konsentrat, hilang tumpuan. Atau pesakit lari ke arah peruqyah dan dipeluknya peruqyah. Dan bukan itu saja, sudah pesakit sedar pun dia ingin kawin dengan peruqyah. Dan ibu bapa sakit pun setuju. Macam-macam boleh berlaku. Itu yang bahaya dia. Sebab kita jadi nanti tidak ikhlas, dan nanti kita jadi riak. Saya pernah jumpa peruqyah muda, hanya apabila pesakit wanita yang muda kerasukan, mereka berkumpul ramai-ramai peruqyah muda. Kalau yang nenek-nenek, kakek-kakek, makcik-makcik, maklong yang sakit kerasukan, mereka biarkan orang macam kami yang dah berumur yang pergi meruqyah. Orang pergi akan cari yang kerasukan, yang gadis-gadis comel, itu yang mereka tertumpu. Satu saja pesakit wanita muda kerasukan punya ramai. Peruqyah muda pergi keliling dan kononnya ingin membantu. Sehingga kan saya buat syarat, kalau kami pergi merawat secara berkumpulan, saya kata kalau yang kerasukan wanita muda, suruh, ini bahasa Sabah lah, saya yang kendalikan. Bagi peluang lah orang-orang wetan kepada kami, bukan kami merawat yang orang tua sahaja. Yang kamu kata sebagai latihan, kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek yang sakit, itu yang kamu kena bantu. Sambil mereka tersenyum. Ini peruqyah muda. Tapi sebenarnya dalam bergurau itu memang ada
nasihat penting. Sebab saya pernah jumpa kes akhirnya pesakit mengandung. Saya yang dicari, minta tolong selesaikan masalah. Sehingga ada yang cadangkan saya lah kawin pesakit tu. Pesakit tu memang lawa, cute, baru belasan tahun, senyuman menawan, lirikan mata manja, hamil. Sehingga kan kami pikir apa yang perlu dilakukan. Saya nasihatkanlah keluarga tu. Kalau ingin buat laporan polis, itu hak mereka. Buatlah laporan polis, perawat itu akan ditangkap, tapi akan buruklah nama perawat. Akan dikatakan peruqyah pun sama aja 2 kali 5 macam dukun. Atau kami kalau ingin, kami boleh bantu cari pasangan lelaki untuk yang berkahwin dengan wanita tersebut yang mengandung. Dicarilah orang tablik dan sebagainya. Tapi akhirnya keluarga wanita tersebut sendiri yang jumpa dan Allah jodohkannya dengan seseorang. Identiti pesakit itu dirahsiakan. Sakit kepala, pikir macam tu. Sebab bukan sekadar pesakit mengandung, tapi bagaimana image para perawat peruqyah yang lain. Nanti di sana lagi akan bagi peluang kepada dukun-dukun, perawat-perawat yang kononnya mengaku Islam tapi perawat Islam tapi mengaku perawat Islam tapi menggunakan jurus dan sebagainya yang campur aduk perawatan mereka. Mereka akan cakap 2 kali 5. Betul, peruqyah pun juga buat salah mengambil kesempatan. Jadi ini yang perlu dijaga, ujian-ujian ini. Jadi balik kita kepada langkah pertama baca ayat-ayat ruqyah. Kalau belum berapa pandai, bacalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Cuma diulang-ulang lah sebab ayatnya, kelompok ayatnya pendek, diulang-ulang lah. Atau kalau langsung lagi tidak pandai baca, baca Al-Fatihah sahajalah. Atau ini saya bagi, ini diajar sendiri oleh guru saya, bukan sekadar saya baca di buku, oleh guru saya bernama Syekh Abul Al-Bara bersama bin Yasin Al-Ma'ani, ruqyah dari Jordan, telah 30 tahun lebih berkecimpung dalam dunia ruqyah. Dia ajar 8 kelompok ayat. Sebenarnya ringkasan daripada ayat-ayat ruqyah juga, yaitu ayat yang dibaca, cuma dia panjang sikit lah daripada yang ayat tertera di screen nota slide. Yaitu yang diajar 8 kelompok ayat. Pertama surah Al-Fatihah, kedua awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ketiga ayatul kursi, dan kalau ingin tambah boleh tambah lagi 2 ayat selepas ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat ke-255. Terusnya ayat terakhir, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu 285 dan 286, dan ada setengah orang yang baca juga 3 ayat terakhir, yaitu bermula dari 284. Terusnya surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 8 kelompok ayat. Itu diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Itu yang ringkasannya. Sebenarnya kalau kita lihat di buku Syekh Abu Al-Bara, kelompok ayat-ayat ruqyahnya lebih banyak daripada 20 kelompok. Ada lebih 30, kalau saya tidak silap lebih 50 kelompok ayat. Lagi panjang. Sama yang diajar untuk mudah, dan jangan sangka karena ia pendek, ia ringkas, tidak berkesan. Ia amat berkesan juga terhadap jin-jin yang merasuk. Termasuk juga jin ifrit. Kalau kami baca berkesan, yang peserta baca tidak berkesan, bukan kami lebih hebat, tapi ada peserta yang belum faham ilmu ruqyah syariah. Mungkin dia masih takut dengan jin, dia masih tidak berapa yakin dengan pertolongan Allah. Itulah sebab dia. Bukan kerana kami lebih hebat. Sebab ayat yang kita baca sama. Dan membaca Al-Quran ni, untuk dia dikatakan tajam atau berkesan, tidak memerlukan kita bertapa di gua. Tidak memerlukan kita puasa 40 hari.
kita baca saja, yang penting baca seperti yang diajar oleh ulama, insya Allah ada kesannya. Nah, untuk ayat-ayat ruqyah ini mungkin kita akan buat kuliah lagi akan datang. Sebenarnya pernah sudah dibuat. Mungkin kita akan buat lagi satu kuliah tentang tadabbur ayat-ayat ruqyah, terutama yang 20 kelompok itu. Siapa belum ada lagi ayat-ayat ruqyah itu belum hafal, belum ada bukunya, belilah buku yang ditulis dan dijual oleh Coach Kamarul Azli. Oke, seterusnya. Kita ke tahap kedua pula. Masih juga ke tahap kedua, tetapi langkah kedua, yaitu langkah kedua ini memerhatikan reaksi pesakit. Apabila kita baca ayat ruqyah, bukan kita baca ayat ruqyah selamba-selamba sambil minum kopi, sambil rilek-rilek. Bila kita baca ayat ruqyah, kita kena fokus kepada pesakit. Apakah kita lihat apakah reaksi pesakit? Jika pesakit tidak kerasukan, no problem. Baca ayat-ayat ruqyah sehingga selesai. Selesailah satu sesi. Dan kita kena ingat, pesakit tidak kerasukan semasa dibacakan ruqyah adalah keadaan yang bagus, yang baik, yang baguslah, yang bagus. Sakit mungkin belum baik, tapi keadaan itu bagus. Jika pesakit tidak kerasukan semasa dibacakan ruqyah, ia adalah keadaan yang bebas berbanding dengan pesakit kerasukan. Jadi kita peruqyah jangan menyangka apabila pesakit kerasukan baru rawatan ruqyah kita berkesan. Dan sekiranya pesakit tidak kerasukan, bermakna ruqyah tidak berkesan. Nah, ini yang jadi masalah kepada perawat muda. Perawat muda tidak semestinya umurnya muda. Dia mungkin umurnya dah tua, tapi dia baru berkecimpung dalam dunia ruqyah. Dia nak lihat reaksi yang macam di YouTube. Dia kan nak baca tu 20 kelompok ayat, dah bersemangat. 20 kelompok ayat yang lengkap. Tapi selama aja orang yang dibacakan, sedangkan orang tu mempunyai simptom-simptom diganggu jin, mimpi yang buruk dan sebagainya. Tapi dibacakan, dia duduk diam-diam je selama tidak ada pun bersilat, tidak ada pun menari, tidak ada pun keluar suara jin jantan. Bila tidak ada, dia baca lagi. Baca sampai berjam-jam. 2-3 jam. Lepas tu dia kecewa. Lepas tu besok saya tanya, kenapa pesakit itu tidak kerasukan? Jadi jangan baca ayat ruqyah dengan niat nak melihat pesakit kerasukan. Baca ruqyah, ayat-ayat ruqyah dengan niat semoga Allah menurunkan rahmatnya dan semoga pesakit sembuh. Sekiranya pesakit sembuh tanpa kerasukan, itulah yang the best. Jin cabut lari. Jin takut kepanasan, kena baca ayat kursi, dia cabut lari lebih awal. Jadi jangan jadikan pesakit kerasukan sebagai kayu ukur perawatan ruqyah itu berkesan atau tidak. Okey. Jadi kita kena ingat dalam meruqyah kita berniat untuk mendapat rahmat Allah dan serta agar pesakit disembuhkan oleh Allah. Bukan disembuhkan oleh bacaan kita, tapi Allah yang sembuhkan. Apabila kita baca ayat-ayat Quran, kita dapat pahala, mendapat rahmat dari Allah. Dan ayat-ayat Al-Quran itu juga sebagai sarana doa kita kepada Allah. Allah makbulkan doa kita, pesakit disembuhkan oleh Allah. Jadi itu yang kita kena ingat. Okey, kita seterusnya kita pergi langkah ketiga. Masih dalam tahap kedua. Langkah ketiga, ini yang agak mungkin boleh menimbulkan kontroversi, perdebatan, berbagai-bagai perbincangan. Sebab apa yang berlaku langkah ketiga yang saya dikatakan dialog iaitu apabila kita baca ayat ruqyah, pesakit bereaksi, kerasukan. Jin merasuk muncul melalui pesakit.
Jadi pesakit, peruqyah kena buat keputusan sama ada perlu berdialog atau tidak. Sebelum saya huraikan lebih lanjut, saya kena ingatkan, apabila kita baca ruqyah, ada 3 reaksi atau 3 keadaan pesakit biasanya, 3 atau 4. Pertama, pesakit langsung tidak kerasukan. Alhamdulillah, bacalah sampai habis ayat-ayat ruqyah. Lepas tu selesailah sesi ruqyah untuk pertama kali. Ada pula pesakit bereaksi kecil. Hanya dia punya jari bergerak-gerak dengan sendirinya, kelopak matanya bergetar-getar, perkara yang kecil. Atau pesakit tu sakit kepala yang sangat-sangat sakit, tapi dia tidak beritahu kita. Setelah kita baca ruqyah selesai, kita pulang memandu, sudah sampai rumah baru kita dapat message WhatsApp ke Telegram dari pesakit mengatakan waktu kita baca ayat ruqyah itu dia rasa sakit sangat, kepala dia seperti nak pecah. Hanya apabila kita pulang baru dia bagi tahu. Sebenarnya ada reaksi tapi dia tidak bagi tahu sebab jin membisikkan kepada jiwanya agar berdiam diri, jangan bagi tahu. Dan ada pula pesakit kerasukan. Dan kerasukan ni pula ada beberapa tahap, beberapa jenis. Ada kerasukan penuh. Kerasukan penuh pula berbeza. Ada kerasukan penuh, pesakit tidak sedar apa berlaku. Setelah pesakit pengsan, lepas tu bangun balik daripada kerasukan, sedar, dia tidak ingat apa berlaku waktu dia kerasukan. Dia seolah-olah dia rasa dia tidur saja baru 5 minit yang lalu. Sedangkan dia sudah 1 jam kerasukan. Ada pula pesakit yang kerasukan, tetapi dia masih boleh kawal diri dia. Dia masih boleh berfikir. Cuma tangan, kaki, mulut dia tidak boleh kawal. Mulut dia memaki-maki, dia seorang wanita yang soleha, tapi apabila dia kerasukan, mulut dia mencarut, memaki-maki. Tangan dia buat tarian, kaki dia ingin menendang. Tapi dia masih sedar. Kalau kita sebut nama dia, katakan Aminah, Aminah, sabar Aminah, coba lawan, coba tenangkan diri. Dia akan dengar. Cuma dia tidak boleh kawal reaksi-reaksi. Dan ada pula kerasukan sebahagian. Cuma tangan saja yang kerasukan. Tangan saja yang bergerak. Tangan kanan saja atau tangan kiri saja yang bergerak. Atau kaki saja yang rasa sakit. Kaki saja yang kerasukan. Jadi kerasukan ini ada banyak jenis. Ada pula kerasukan dia diam-diam. Macam seolah-olah dia tidak kerasukan. Tapi sebenarnya dia sedang kerasukan. Cuma tidak kerasukan agresif. Tidak bersilat, tidak berteriak-teriak, dia diam-diam, tenang-tenang. Tapi sebenarnya waktu tubuh dia bukan diri dia. Tapi ia adalah sedang dirasuk jin. Itu yang kita kadang-kadang terkejut dengan cerita. Orang tu diam-diam naik ke tingkat 10, terjun dari bangunan. Jin yang mengawal dia tu. So kita tidak sangka dia buat begitu sebab kita tidak sangka sebenarnya dia sedang kerasukan. Ini ilmu kena faham ini. Kena faham terutama sekiranya masuk kepada langkah ketiga ni. Jadi balik kepada persoalan di langkah ketiga, dialog. Inilah macam dianggaplah mukadimah. Apabila nanti para peserta yang ada malam ini pergi ke kursus Ustaz Ahmad Salihin, maka akan lebih cepat faham. Sebab ada mukadimah, ada sudah warming up, ada sudah sedikit ilmu pendahuluan untuk memahami apa yang Ustaz Salihin akan ajar kemudian. Ustaz Salihin mungkin akan ajar lebih terperinci, lebih detail, lebih meluas. Yang ini kita ringkaskan sahaja. Yaitu langkah ketiga ni, bila pesakit kerasukan, peruqyah kena buat keputusan. Ingin berdialog atau tidak. Ada ulama membenarkan berdialog dengan jin yang merasuk. Dan ada yang tidak menggalakkan. Merawat dengan berdialog dan dengan tidak berdialog ada disebut dalam buku syariah siri 2. Tulisan Syekh Abu Al-Bara Yasin Al-Mani, guru saya. Di dalam buku ini. Ada ditulis dalam buku ini. Buku ini ada 2 siri, siri 1, siri 2. Cuma dalam bahasa Indonesia, ejaan siri dia S-E-R-I, seri. Antara ulama yang membolehkan berdialog,
adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali, tapi itu pun dia bagi peringatan, berdialog janganlah berjela-jela, janganlah berdialog tanpa ada tujuan, tanpa ada batas. Contoh ulama yang tidak menggalakkan berdialog adalah Syekh Abdullah As-Sadan, peruqyah sini juga dari Arab. Okey, saya ingin bagi nasihat, peruqyah atau peruqyah baru boleh ikut mana-mana pendapat. Sebab ingat, yang melarang bukan mengatakan berdialog itu haram, cuma tidak menggalakkan. Kerana ada faktor-faktor tertentu yang mereka melihat boleh memudaratkan, jadi mereka tidak menggalakkan. Ada yang mengajar boleh berdialog seperti yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sebab melihat kepada realiti. Sekiranya kita baca ruqyah, orang yang di depan kita kerasukan, takkanlah kita biarkan dia begitu. Takkan kita bagi tahu keluarga pesakit yang kerasukan tu, okey, Assalamualaikum, bye-bye, saya nak pulanglah, so dah kerasukan, saya tidak mau berdialog. Atau kita baca ayat Quran, kita diganggu oleh jin yang merasuk tu. Baca sikit, itu jin pergi bertanya kepada kita. Baca ayat kursi, jin pun ikut baca ayat kursi. Baca ayat-ayat lain, ayat daripada surah Yasin, jin mentertawakan kita. Lama-lama kita yang jadi tidak confident, baca ayat Quran, baca ayat kursi, kena ketawakan lagi. Jin ikut lagi. Sebab tiada pengalaman, jadi mengganggu tumpuan, mengganggu keyakinan orang yang meruqyah itu. Jadi tidak dapat elak, perlu belajar ilmu berdialog dengan jin. Jadi ada dua pendapat. Saya akan bacakan sedikit daripada apa yang dikatakan untuk menunjukkan bahawa memang ada dua pendapat. Sebab ada setengah perawat dia pegang satu pendapat, seolah-olah tidak ada dua perbezaan pendapat. Dia akan tidak ingin berdialog, dia akan kutuk orang yang berdialog. Dia akan seolah-olah orang yang merawat dengan berdialog tu membuat satu dosa besar. Sedangkan dua-dua cara ini diterima. Ada yang berdialog, ada yang tidak berdialog. Tapi ada yang pegang satu pendapat, dia langsung kalau berbeza pendapat dengan dia kutuk. Kalau dia kata, okey, ada berbeza pendapat, saya pegang pendapat ni, okeylah. Begitulah cara ilmiah. Tapi ada tu tidak, dia akan kutuk. Tidak kira siapa, dia akan kutuk, dia akan kritik seolah-olah orang lain salah, dia betul. Tapi okey, kita lihat daripada peruqyah yang sudah 30 tahun pengalaman, apa dia katakan. Saya baca secara ringkas poin tertentu. Dalam buku ini, Syekh Abu Al-Bara mengatakan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait berdialog dengan jin. Ulama yang membolehkan antaranya Imam Ahmad, iaitu pengasas mazhab Hambali, membolehkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga membolehkan. Murid Ibn Taymiyah, iaitu Ibn Qayyim pun membolehkan. Syekh bin Bas, dulu adalah, kalau saya tisap dia ada meninggal, dulu dia adalah mufti Arab Saudi. Yang orang ramai tuduh dia Wahabi. Orang yang dituduh Wahabi pun, Syekh bin Bas, membenarkan berdialog dengan jin. Ulama yang tidak membolehkan berdialog dengan jin, antaranya ialah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kepada orang yang suka mengkaji ilmu perbezaan pendapat ini, memang kenal benarlah siapa ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang orang mengatakan dia ni antara pelopor pengembang manhaj salafi, atau dalam bahasa kasarnya Wahabi. Tapi kita tidak akan masuk ke itu sebab kita bukan belajar ilmu hari ini, kita bukan membincangkan ilmu perbezaan mazhab atau perbezaan manhaj. Kita belajar tentang cara meruqyah. Okey, seterusnya apa yang diperkatakan oleh Syekh, buku ini yang diperkatakan oleh Syekh Abu Al-Bara.
Beliau mengatakan, setelah dipaparkan dan dijelaskan pendapat para ulama, menjadi jelaslah bahawa dialog dengan jin dan syaitan itu boleh sepanjang ada maslahat syar'i, jika perlu dan selaras dengan ada maslahat syar'i yang kita ingin capai. Tentu saja dalam dialog itu tidak membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Setelah jelas bolehnya dialog dengan jin, maka perlu memahami tahapan dialog antara peruqyah dengan jin yang merasuk. Peruqyah wajib memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, dialog difokuskan sesuai keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Seterusnya, kedua, fokus menjelaskan akidah yang lurus dan benar. Ketiga, mendakwahi jin agar masuk Islam dan menjadi hamba Allah. Saya ringkaskan dan sepetik beberapa sahaja tulisan Syekh Abu Al-Bara untuk menunjukkan bahawa dialog dengan jin ini dibenarkan. Yang jadi masalah yang di media sosial, di YouTube, ada perawat yang bukan merawat dengan ruqyah syariah. Dia baca juga salawat Nabi, dia baca juga sedikit ayat-ayat Quran, tapi dialognya tidak tepat, tidak sesuai, terlalu panjang berjela-jela. Kita dialog berdakwah yang saya pernah ajar, perlu pendekatan targhib dan tarhib. Tapi apa yang dilakukan di media sosial, kita nampak dialog yang tidak sesuai. Contohnya dialog tidak sesuai, merasuklah jin bergaya Pontianak kepada pesakit. Terus kita tanya, kita berhenti baca ayat Quran, kita berhenti baca ayat ruqyah, kita tanya, Kak Pon ni dari mana? Siapa nama Kak Pon? Rumah Kak Pon di mana? Kak Pon ada berapa orang adik-beradik? Kak Pon ni Pontianak kan? Baju Kak Pontianak pakai sekarang warna apa? Putih juga ke? Lepas ni apa agama Kak Pontianak? Lepas ni apa lagi berlaku? Kak Pontianak ni isap darah ke? Darah pesakit di mana isap? Di ibu jari ke? Yang melarat-larat, tidak ada faedahnya. Itu yang jadi masalah, itu yang orang marah. Jadi bila tersebar cara dialog begitu, orang yang baru belajar ruqyah ikut cara itu, sedangkan cara bukan begitu cara dia. Cara meruqyah berdialog ni seolah-olah kita seumpama kita polis. Kita dapat tangkap suspek ada kecurian di satu supermarket atau ada rompakan bank. Kita tangkap seseorang, polis tangkap dan disyaki dia terlibat. Polis bertanya dengan suspek itu, suspek itu boleh menjawab macam-macam. Kita boleh tanya, adakah kamu yang merompak bank? Mungkin dia kata tidak. Mana kau uang rompakan? Mungkin dia bagi tahu, mungkin dia tidak bagi tahu. Tapi betulkah disembunyikan di suatu tempat itu belum tentu. Jadi begitu, kita tanya tapi kita tidak akan percaya. Polis tanya orang yang disaki itu, orang tersaki boleh menjawab macam-macam, tapi polis tidak akan percaya. Cakap dia. Tujuan polis menyiasat ada kerana tujuan tertentu untuk mencari maklumat, tetapi dia tidak akan percaya mulut apa yang keluar daripada mulut yang orang ditangkap tu, suspek. Begitulah juga kita berdialog dengan jin. Jangan jin itu merasuk pesakit, dia kata, oh pesakit ni disihir oleh rakan sekerja, terus kita percaya. Itu jadi masalah dia. Kita tidak mahir berdialog cara yang betul. Okey, saya huraikan lebih lanjut. Jika peruqyah tidak ingin berdialog, ingat boleh tidak berdialog, terutama kalau tidak berpengalaman. Jika peruqyah tidak ingin berdialog, peruqyah perlu ada kemahiran menyedarkan pesakit yang kerasukan dan tahu apa yang perlu dilakukan jika pesakit masih kerasukan setelah selesai pembacaan ruqyah. Habis 20 kelompok ayat ruqyah itu kita baca, pesakit masih kerasukan, pesakit masih menari joget, bersilat. Pesakit masih main mata dengan kita. Pesakit masih menyanyi-nyanyi. Pesakit perempuan masih kedengaran suara jin lelaki di mulutnya. Jadi apa kita buat? Takkanlah kita bagi tahu
ibu bapa pesakit, kita nak balik, pedulilah. Sebab dia tak sedar juga. Jadi kita perlu sedarkan pesakit tu, lepas tu barulah bincang, masuk ke tahap ketiga, nasihatkan keluarga tu dan buat sesi ruqyah mungkin di lain hari. Sesi itu mungkin minggu depan, bulan depan. Jadi bagaimanakah cara menyedarkan pesakit kerasukan sudah pernah diajar dalam kuliah yang lalu. Itulah penting menghadiri kuliah. Kalau tidak tahu dan ingin tahu, cubalah cek di link video channel Miftahus Salam. Kalau ada direkam dan boleh ditengok ulang kaji. Kalau tidak, nanti akan datang pun kita mungkin boleh adakan lagi kuliah ulang kaji berkenaan cara menyedarkan pesakit yang kerasukan. Terutama kalau jin itu tidak lagi sukarela ingin keluar. Okey, seterusnya jika peruqyah perlu berdialog, jangan berbual yang meleret-leret, panjang-panjang. Gunakan pendekatan dakwah. Ingat, guna pendekatan dakwah. Ingat di kepala, kata kuncinya dakwah, dakwah, dakwah. Bukan bersoal jawab, bukan tanya dia tinggal mana, di kampung dia tu ada bunian kah, apa jenis jin, ada ular dan sebagainya. Tidak perlu tanya meleret-leret. Ingat kata kunci dakwah. Dan bagaimana berdakwah? Ingat dua kata kunci ini lagi. Yaitu targhib dan tarhib. Targhib ini adalah anjuran, tarhib ini adalah ancaman secara ringkas. Contoh targhib, kita ceritakan kebaikan Islam. Katakan jin itu mengaku dia bukan Islam. Jadi kita ceritakan kebaikan Islam. Kita ajak jin itu masuk Islam. Kalau masuk Islam, dosa-dosanya diampuni Allah. Ia akan masuk surga. Dan dia akan menjadi saudara kita, saudara seagama. Nanti di surga pun jin akan masuk surga, jin yang Islam. Nah, kita bagi daya penarik kita buat anjuran yang cerita-cerita bagus. Kita bacakan ayat-ayat Quran tentang surga. Ada tu jin dia boleh menangis bila kita baca ayat-ayat tentang surga. Ayat-ayat tentang Allah mengampunkan sebesar manapun dosa kita. Jadi kalau jin itu masih lagi degil, kita gunakan pendekatan tarhib. Iaitu kita ceritakan hukuman Allah. Boleh kenakan terhadap jin itu sebab dia zalim. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia telah melakukan kezaliman. Allah boleh hukum dia sama ada di dunia atau di akhirat. Kalau dia mati bukan dalam keadaan Islam, neraka menanti dia. Ya amat pedih. Dan kita bacakan ayat-ayat berkenaan neraka. Mungkin jin itu akan berteriak-teriak, amat takut. Dan mungkin dengan itu, ia akan menangis dan ingin masuk Islam. Jadi begitulah pendekatannya. Ingat kata kunci, dialog adalah pendekatan dakwah. Dan macam mana pendekatan dakwah itu adalah dengan targhib dan tarhib. Apa soalan-soalannya, macam mana ditanya, kita tidak dapat bagi tahu sebab secara terperinci sebab setiap kes berbeza. Kena pengalaman, kena selalu meruqyah, kena selalu ikut peruqyah berpengalaman, dapatlah kemahiran itu bagaimana berdialog dengan jin. Okey, seterusnya langkah keempat, berdakwah kepada jin merasuk dan menyuruhnya keluar. Jika tidak mahir berdialog dengan jin, beritahu saya jin itu untuk keluar dan sambung baca ayat-ayat ruqyah. Peruqyah juga perlu tahu apa yang perlu dilakukan apabila pesakit masih kerasukan. Sedangkan peruqyah telah selesai membaca ayat-ayat ruqyah. Peruqyah boleh menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menyedarkan pesakit. Teknik-teknik tersebut telah diajar dalam kuliah yang lalu. Jika teknik menyedarkan pesakit pun peruqyah tidak tahu, beritahu keluarga pesakit untuk biarkan pesakit berehat dengan dipantau oleh ahli keluarga. Jika dibiarkan pesakit beberapa ketika, pesakit akan sedar juga daripada kerasukan. Perbezaannya, ada pesakit cepat sedar dan ada pesakit lambat sedar. Kalau kita tidak buat apa-apa, tidak picit jari, tidak sedar, tidak percik air ruqyah ke muka pesakit yang kerasukan, dibiarkan dia tidur, dia baring, dia diam-diam, akhirnya akan sedar. Ada sedar 15 minit selepas tu, ada sedar 1 jam selepas tu.
Yang penting ada keluarga memantau. Sebab takut sakit lari kalau di rumah flat, rumah apartemen tingkat 4, takut dia lari, dia lompat, terjun dari tingkat 4. Jadi dipantau. Tapi dia akan sedar juga. Kalaulah peruqyah tidak pandai menyedarkan pesakit dengan teknik-teknik tertentu sebab belum belajar. Nah, jadi itu panduannya. Terusnya, langkah kelima, memeriksa sama ada jin benar-benar sudah tiada di tubuh pesakit. Nah, ini kita kena paham betul-betul langkah kelima ini. Uraiannya seperti ini. Seperti ini. Oke, boleh memeriksa apabila pesakit telah sedar. Bila pesakit sedar, kita boleh cek dia. Cuma berikanlah pesakit yang telah sedar itu berehat beberapa menit. Contohnya 15 menit. Sebab dia telah kerasukan 40 menit kan. Bagi dia berehat dulu. Lepas itu sentuh kepala pesakit dengan telapak tangan. Jika peruqyah terasa getaran atau berdenyut-denyut di kepala pesakit, itu antara petanda jin masih ada di tubuh pesakit. Maka peruqyah ada dua pilihan. Pilihan pertama ialah meruqyah semula pesakit pada masa itu. Pilihan kedua ialah peruqyah menyuruh pesakit datang semula menjalani terapi ruqyah pada minggu hadapan atau pada masa akan datang. Mungkin 3 hari kemudian, minggu hadapan atau sebulan kemudian, bergantung kepada masa ruqyah itu. Ya, ada banyak masa free atau tidak. Yang perlu kita ingat, peruqyah jangan paksa diri untuk meruqyah pesakit sehingga berjam-jam lamanya hanya kerana jin masih lagi tidak keluar daripada tubuh pesakit. Cukup membaca ruqyah sekali atau 2 kali dalam satu sesi rawatan. Dan kemudian suruh pesakit berjumpa lagi peruqyah minggu depan untuk sesi rawatan lanjut. Okey, tahap ketiga, kita ingin hampir ke penghujung kuliah berkenaan topik ini. Tahap ketiga adalah peringkat selepas membaca ruqyah. Saya ringkaskan, kita peruqyah ini memberilah nasihat kepada pesakit. Ajar juga pesakit untuk mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah. Boleh juga menyuruh pesakit membuat sujud syukur. Berikan pesakit air penawar untuk diminum dan buat mandi oleh pesakit. Air penawar ialah air kosong yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau saya sekali jalan, sebelum saya bacakan ayat-ayat ruqyah, saya minta keluarga pesakit sediakan air, buka tutup botol pesakit, buka tutup botol air tu, dan sebelum saya baca ayat-ayat ruqyah pesakit, dan letaklah di jauh-jauh sedikit daripada pesakit, macam letakkan di dinding rumah, supaya pesakit tidak, kalau dia kerasukan, dia tidak tertendang ke air tersebut. Dan saya baca ruqyah, dan bila saya baca ayat-ayat ruqyah, saya terus niat bahawa air itu pun saya bacakan ruqyah. Jadi sekali, tidak payah 2 kali baca atas pesakit, lepas itu baca lagi ke atas air. Kalau cara saya sekali baca untuk niat dua-dua, untuk merawat pesakit dan juga untuk baca air itu menjadi air ruqyah. Lepas itu, kalau peruqyah selalu diberikan hadiah lah, hadiah duit daripada pesakit-pesakit, pernah dibagi RM50, RM100, RM200, jadi ada sedikit modal, maka peruqyah bolehlah hadiahkan pesakit CD atau pen drive rakaman bacaan ruqyah atau MP3 dan nasihatkan pesakit mendengar di rumah 1 jam setiap hari. Apakah yang direkam? Saya tidak akan sebut di sini, nanti kalau dibincang terlalu panjang, tapi antaranya kita boleh rakam ayat kursi ya berulang-ulang dan perlu didengar 1 jam. Sebenarnya 1 jam itu minimum, lebih baik 2 atau 3 jam sehari. Seterusnya kita nasihatkan pesakit agar selalu berzikir sebaiknya setiap hari. Zikir yang boleh diamalkan seperti tasbih Nabi Yunus, hauqalah ni ialah la haula wala quwata illa billah. Zikir penting sebagai amalan benteng diri ataupun pendinding diri. Jadi penutupnya, kaedah yang diajar adalah kaedah kaedah yang saya ajar ini adalah kaedah ya seseorang meruqyah orang lain. Jika meruqyah diri sendiri, ia dinamakan ruqyah mandiri, yaitu melakukan sendiri. Dan telah diajar dalam kuliah yang lalu. Ilmu ruqyah adalah ilmu yang praktikal. Seseorang perlu meruqyah selalu untuk mendapat pengalaman dan kemahiran.
Jika belum banyak pengalaman dan atau kurang kemahiran, perlulah selalu ikut peruqyah berpengalaman meruqyah dan perhatikan bagaimana peruqyah berpengalaman mengendalikan kes-kes yang pelbagai. Mungkin akan datang, kalau saya dapat buat nota slide, saya akan paparkan kisah-kisah benar pengalaman orang meruqyah dan pesakit kerasukan dan bagaimana dialog di antara mereka. Dan di situ saya akan huraikan bagaimana kenapa dialog itu sesuai, yaitu tidak meleret-leret. Dia lebih kepada dakwah. InsyaAllah kalau ada masa sesuai dan saya dapat buat nota slide, saya akan sampaikan. Kalau dulu saya ada sampaikan kisah-kisah benar tapi berdasarkan penyakit, lebih kepada penyakit fizikal dan penyakit lain, kanser dan sebagainya. Mungkin akan datang saya akan paparkan pula, saya akan sampaikan kisah-kisah benar bagaimana pesakit kena gangguan jin, dia diruqyah dan berlakulah kerasukan dan dialog, dan di situ saya akan ulas kenapa dialog yang begitu boleh, yaitu dia lebih kepada dakwah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja kuliah saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada peserta dan boleh sampaikan ilmu ini kepada orang lain, kepada saudara mara, adik-beradik, pesakit, keluarga pesakit, jiran, rekan sekerja. Sebab saya sampaikan ilmu ini kepada tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan amalkan, saya dapat pahala. Tuan-tuan, puan-puan ajar kepada orang lain dan orang lain amalkan, saya dapat pahala. Dan menjadilah sedekah amal jariah bila saya meninggal nanti, kalau tuan-tuan, puan-puan dan orang lain yang diajar amalkan, walaupun saya sudah dikubur, di kuburan, tetap saya akan mendapat pahala amal jariah. Jadi setakat itu saja kuliah saya bertajuk perawatan ruqyah 3 tahap, dan saya akan tutup slide. Okey, maka dengan ini selesailah sudah kuliah saya pada malam ini, dan saya serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada sahabat saya, Coach Kabarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana memberikan kuliah yang jelas. Okey. So apa ruqyah 3 tahap ni, dia merupakan salah satu persediaan persediaan sebelum merawat, semasa merawat, selepas merawat, apa yang kita nak buat. Okey. So biasanya juga benda-benda macam ni kita akan ajarlah semasa praktikal. Okey. Semasa kita belajar khusus rawatan dan sesi praktikal, inilah perkara-perkara yang kita nak kenal pasti. Okey. Yang kita nak kena praktikkan untuk bertanya kepada pesakit. Okey, so masa dah pukul 10.30. So kalau macam tu saya akan skip. Kita akan skip dulu, kita akan terus kepada sesi soalan. Kalau ada soalan, boleh terus type. Okey, alhamdulillah dah ada satu soalan, nanti saya akan cuba jawab. Kalau ada yang lain dulu, boleh start typing soalan, insya-Allah kita akan start. Saya akan tengok daripada depan balik. Kalau soalan-soalan lain, boleh terus bertanya ataupun nak bercakap direct juga boleh. Silakan bertanya, tanya tentang ayat-ayat ruqyah, tentang cara meruqyah, tentang tahap pertama, tentang tahap kedua, tentang tahap ketiga. Banyak boleh ditanya nih. Ya, ada soalan? Okey, Assalamualaikum, ada soalan. Ada contoh niat sebelum meruqyahkan pesakit. Okey, ini biasanya dia berbeza bila kita belajar dengan guru yang berbeza lah. Okey, so kalau siapa yang pernah buat rawatan dengan saya ada ayat ataupun doa standard yang saya gunakan sebagai SOP saya lah. Okey, biasanya contohnya kalau macam saya akan adakan ayat untuk membetulkan niat ni. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini aku bermohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah urusan rawatanku. Setelah sekian lama aku diganggu, dikhianati oleh makhluk jin, syaitan-syaitan serta iblis yang tidak bertanggungjawab, mengkhianati diriku, jasadku
keluargaku serta seluruh keturunanku. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat Al-Quran pada hari ini ya Allah, Engkau putuskanlah simpulan-simpulan sihir, Engkau hancurkanlah ikatan-ikatan sihir, Engkau musnahkanlah jin-jin yang degil yang berada di dalam tubuhku. Ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat Al-Quran pada hari ini, Engkau putuskanlah dan batalkanlah segala perjanjian dan ikatan di antara diriku, keluargaku, serta seluruh keturunanku dengan makhluk-makhluk jin ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu antara contoh doa yang saya akan bacakan bersama-sama dengan pesakit sebelum saya memulakan rawatan ruqyah. Jadi pada waktu tu kita telah tune niat pesakit tu balik supaya dengan rahmat Allah tadi, dengan bacaan ayat Quran tadi, dengan rahmat Allah sakit akan sembuh. Dia benda ni dia tak ada yang macam satu guideline yang tetap. Saya itu cara saya. Ustaz Sinar mungkin ada susunan yang lain. Ustaz Salihin mungkin dia ada cara lain niat untuk sebelum membacakan ruqyah. Dan kadang-kadang juga benda ni adalah berdasarkan pengalaman masing-masing. Kadang-kadang tak semua guru ajar pun. Okey, tak semua guru ajar pun. Okey. Itu jawapan saya untuk soalan tersebut. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Antara tips yang paling mudah untuk niat ni, kita berdoalah sebelum kita bermula dengan bacaan ruqyah. Dan ada sebahagian ruqyah dia sebut muqaddimah ruqyah. Tapi yang paling simple kita baca saja doa di lafaz sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Hayyu, ya Qayyum. Jadikanlah bacaan ayat-ayat ruqyah yang ku baca ini sebagai rahmat kepada kami semua dan sebagai penyembuh kepada pesakit dan menjadi hidayah kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ataupun tiap saya sebut amin ya Rabbal Alamin, terus baca salawat Nabi ke, baca la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lepas tu terus baca ayat-ayat ruqyah. Kalaulah kita baca ayat-ayat ruqyah pertengahan ataupun penghujung baru kita rasa ragu-ragu, kita ada niat kah? Di pertengahan atau di penghujung kita pasanglah niat, sama ada di hati saja ataupun dalam bentuk doa. Ya Allah, ayat-ayat Al-Quran yang kubaca tadi jadikanlah penyembuh kepada kami semua. Lebih bagus kita sebut kami semua. Jadi artinya pesakit, keluarga pesakit dan diri kita sendiri. Yang ayat kita baca itu menjadi doa kepada doa syifa kepada kita juga dan juga menjadi pendinding dan rahmat kepada kami. Dan kalaulah kita tengok kan keluarga atau pesakit ni mungkin ada mengamal ilmu-ilmu tertentu tapi mereka masih merahsiakan, tidak ingin berterus terang. Kita dalam doa kita dan jadi ya Allah jadikan juga ayat-ayat Al-Quran yang saya baca ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk kepada kami semua. Teruslah baca ayat-ayat ruqyah ataupun itulah kalau saya pemulaan saya baca doa ringkas-ringkas. Dan penutup selepas habis baca ayat-ayat ruqyah itu saya akan baca doa juga. Saya baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu saya baca doa pakai bahasa sendiri. Ya Allah jadikanlah hidayah kepada kami ayat-ayat yang Al-Quran yang kami baca ini. Contohnya begitulah yang doa-doa ringkas guna bahasa sendiri. Itu saya tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, soalan seterusnya daripada Tuan Yusof, minta ulasan Ustaz Sinar Ruqyah dan Coach berkenaan gunakan air wuduk pelempar ain yang berumur pangkat yang lebih kecil. Contohnya ayah mandi air wuduk anak. Saya tak faham soalan ni. Tak jadi masalah pun nak guna air wuduk siapa pun. Pangkat rendah atau pangkat tinggi atau siapa pun tak jadi masalah pun kalau dalam rawatan. Anak mandi, anda ambil air wuduk, tahan air wuduk tu untuk ayah mandi, mak mandi, tak jadi masalah. Ayah ambil wuduk, air tu ditadah untuk anak mandi ke siapa mandi pun tak jadi masalah. So saya tak berapa nak faham juga soalan tu. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Kalau untuk digunakan untuk mandi kaedah air wuduk, tak ada masalah pun air wuduk siapa. Tak timbul pun air wuduk pangkat rendah ataupun pangkat tinggi ke. Air wuduk saja. Okey. Mungkin Tuan Yusof boleh memperincikan sedikit lagi soalan tu. Kalau setakat apa yang saya faham,
Tak jadi masalah pun air wuduk siapa. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih coach. Saya ingin menambah kepahaman saya, mungkin ada orang rasa kalau air wuduk bapa anak boleh mandilah, tapi kalau air wuduk anak atau budak kecil mandi oleh orang dewasa, contohnya air wuduk anak si bapa mandi, mungkin dari segi adat istiadat nampak macam kurang cantik lah, tapi kita kena paham ini bukan adat istiadat yang kalau dalam bahasa Sabah ni kita kata nanti ketulahan, tidak hormat orang tua. Untuk rawatan penyakit, yang mengenakan ain tu, kalau yang mengenakan ain tu anak, yang kena bapa. Tidak ada jadi masalah anak ambil air wuduk, bapa mandi. Cuma ada 2 poin yang perlu diingat tentang mandi air wuduk ni. Sebenarnya pertama, sebab kita mandi saja, jangan minum air wuduk. Memang ada yang cadangkan minum air wuduk, tapi sebaiknya mandi saja. Dan apabila, sebab kita ingat ambil air wuduk ni ada basuh kaki kan. Jadi ada kaki kita ingin minum air basuhan kaki. Jadi poin pertama mandi air wuduk, dan orang yang ingin mengambil wuduk itu sebaiknya dia bersihkan dulu dirinya, dia mandi ke, dia bersihkan dulu kakinya, dia cuci, dia taruh sabun, barulah dia ambil air wuduk. Jangan dia baru dia balik daripada sawah padi atau tabasan masih berlumpur kaki dia ambil wuduk. Jadi siapa yang ingin mandi, terutama kalau minum. Jadi bersihkan dahulu diri, baru ambil wuduk, ditada air wuduk tu dimandi. Itu poin pertama. Poin kedua, ada sebahagian peruqyah terutama dari negara Arab mengatakan mandi air wuduk untuk rawatan ain dia tidak sama wuduk yang kita nak pergi solat. Dia kata cuma basuh muka, tangan, dan ada yang katakan pinggang. Tapak kaki tidak dibasuh. Sebab bukan kita ambil wuduk untuk solat. Dia cuma muka, tangan dari tapak tangan ke siku, dan ada pula yang mencadangkan pinggang. Cuma ada perbahasan yang panjang lah, ada hadis dan sebagainya. Jadi itu yang ditada, airnya dibuat mandi. Jadi saya ringkaskan itu kesimpulannya, siapa yang melemparkan air, kalau dia boleh bagi kerjasama, tidak kira umurnya muda atau tua, boleh diambil air wuduknya dan dimandikan kepada sesiapa saja, tidak kira tua atau muda. Itu jawapan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Coach Kamarul Azri. Silakan Coach. Okey. Soalan seterusnya, apakah pengalaman awal Ustaz Sinar Ruqyah dan Coach Kamarul semasa mula menjadi perawat? Adakah Ustaz Sinar Ruqyah dan Coach Kamarul menawarkan diri untuk meruqyah atau diminta ruqyah oleh pesakit? Adakah terlintas perasaan gemuruh, takut dan bimbang semasa mula-mula merawat? Okey, so ini juga antara adab menjadi perawat. Biasanya kita tak offer. Saya tidak akan menawarkan diri untuk meruqyah seseorang. Sebaliknya orang yang minta tolong dengan saya. Cuma dari segi marketingnya kita iklankan. Misalnya saya buat iklan, saya boleh merawat, saya boleh bantu untuk merawat masalah sihir dan saka, tapi saya tidak akan offer, encik sakit, encik mari jumpa saya. Ataupun ada kawan-kawan office saya yang saya tahu dia sakit, saya tidak akan offer diri saya untuk merawat beliau, melainkan beliau yang minta saya tolong. Sama juga saya iklankan di Facebook, di Instagram, di TikTok bahawa saya adalah perawat. Jadi saya boleh bantu yang mana yang ada masalah sakit, tapi bermaksud pesakitlah yang kena WhatsApp saya, pesakitlah yang kena hubungi saya untuk minta buat rawatan, bukan saya yang mencari pesakit untuk dirawat. Dia tak macam itulah. So memang kalau kata ada dalam buku Tuan Guru almarhum Datuk Arundin pun, dia ni adalah adabnya, maksudnya kita tak boleh nak mengoffer diri, melainkan kecemasan. Kecemasan tu macam kita duduk kat satu tempat, tiba-tiba ada kerasukan, itu orang tak offer pun kita kena bantu. Ataupun kita nampak orang lemas,
kita tak tunggu dah dia nak minta bantuan kita akan terus bantu dia. Macam tu lain cerita. Tapi dari segi adab dia, saya sendiri pun sampai sekarang saya hanya akan buat running iklan. Saya hanya akan running iklan pusat rawatan, pesakit kena hubungi saya untuk buat rawatan dan set temu janji. Itu soalan yang pertama. Okey, terlintas perasaan gemuruh, takut atau bimbang semasa mula-mula merawat. Ini biasa. Asam garam menjadi perawat. Okey, sebab tu saya menekankan untuk perawat-perawat yang baru, 20 orang pesakit yang pertama tu kalau boleh dipantau oleh perawat senior. Okey, biasanya saya dulu saya tak ada siapa-siapa pantau saya. Daripada awal saya merawat tu, saya bantu orang tu terus saja saya buat seorang-seorang. Okey, ada 2-3 kali je yang saya pergi bersama dengan kawan-kawan saya. So kalau untuk perawat-perawat muda, saya menasihatkan untuk rawatan mula-mula ni pergi bergerak dalam kumpulan, work as a team. 2 orang, 3 orang untuk pergi merawat supaya hilang rasa gementar gemuruh. Bukan apa, kadang-kadang reaksi dan tindak balas pesakit ni di luar jangka. Ada yang bersilat, ada yang bertumbuk. So maksudnya kalau kita tak ada pengalaman, kita akan jadi panik, tak tahu nak buat apa. So insyaAllah kalau sekarang ni, kalau tuan-tuan yang mana biasa tengok saya rawat ruqyah live di TikTok pun saya boleh kawal 6 orang ataupun 5 orang pesakit serentak, saya tak ada masalah. Tapi di peringkat awal saya tak boleh lah, saya kena buat seorang demi seorang. Okay. So bagi saya bimbang takut ni dia biasalah. 10 orang tuan merawat, lain rasa bimbang dia. Dah masuk 100 orang yang tuan dah rawat, bimbang dia tak sama macam 10 orang tadi. Kalau dah 1000 orang pesakit yang tuan jumpa, tuan dah tak kisah dah pun dia nak bersilat macam mana. So Masya Allah tabarakallah, saya rasalah database saya, pesakit saya dah rawat almost mencecah dekat 10,000 orang lah. Okay, kalau based on record saya lah, rasa-rasanya dekat 10,000 orang dah saya rawat. So 10,000 orang ni dah macam-macam gaya, macam-macam ragam, macam-macam PL. So nak rasa gemuruh pun, PL yang dia nak tunjuk tu saya dah pernah tengok dah sebelum ni. Yang kata bersilat jadi rimau pun bukan dia seorang je yang bersilat jadi rimau. Dah ramai dah yang saya jumpa. So tak adalah dah rasa nak takut sebab kita dah lalui. So sebab tu Ustaz Sinar beritahu tadi, belajar teori itu satu bab, praktikal tu yang mustahaknya. Kita belajar silat, ada tali pinggang hitam, ada black belt taekwondo, tapi kalau tak pernah sparring dengan orang tali pinggang putih pun kita boleh kalah. Okay, so itu jawapan saya lah. Okay, Ustaz Sinar mungkin nak tambah. Okay, terima kasih Coach. Okay, pertama pengalaman awal saya meruqyah, alhamdulillah, saya pengalaman awal-awal Allah takdirkan bila saya meruqyah sembuh. Orang lain rawat tidak sembuh, saya merawat sembuh. Jadi pada permulaan tu ujian dia tidak berapa banyak sebab kebanyakan sembuh. Alhamdulillah, saya senang hati, saya senyum, penyakit sembuh. Dan peringkat awal saya meruqyah ini ada ganjil sikit. Orang tidak bagi saya hadiah. Saya bagi hadiah kepada pesakit. Saya hadiahkan minyak zaitun kepada pesakit. Saya hadiahkan habatus sauda. Saya hadiahkan buku ruqyah. Sebab pesakit yang saya rawat ni kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang pedalaman Sabah. Saya ada pernah ibu bapa dia menangis, anak dia telah lama tidak sembuh dirawat. Jadi saya hadiahkan sebab mereka jauh di ulu sana. Mungkin Allah itulah sebabnya, mungkin juga Allah takdirkan saya merawat pada awal-awalnya, ujian tidak banyak sebab pesakit banyak sembuh. Okay. Yang kedua pula menawarkan diri untuk meruqyah atau minta diruqyah oleh pesakit. Saya sehingga sekarang ramai orang yang kenal saya, malah saudara saya sendiri tidak tahu saya pandai meruqyah. Tidak tahu saya bukan sekadar pandai meruqyah, boleh mengajar orang ilmu ruqyah. Ramai sampai sekarang masih tidak tahu. Itulah saya pakai topeng nih, supaya orang tidak kenal. Sebab nanti kalau saya tidak pakai topeng, saya kenal orang nih, dia kerja di sana, tapi rupanya dia pandai halau jin pula, dia pula halau hantu. Jadi itulah saya sentiasa penyamaran sebagai Zoro, sebab orang yang kenal saya pandai meruqyah, orang sangka saya meruqyah ni profession saya. Dia tidak tahu kerja saya yang sebenar, hakiki. Orang yang kenal saya, yang termasuk saudara saya,
tidak tahu saya pandai meruqyah. Sebab saya jarang menawarkan diri untuk meruqyah. Malah kalau orang tahu saya pandai meruqyah, orang pernah nampak saya meruqyah, kadang-kadang berapa kali mereka memujuk, minta tolong ruqyah. Bila hati saya terbuka baru saya pergi meruqyah mereka. Saya jarang meruqyah orang kecuali orang tu mujuk minta tolonglah. Berapa kali baru saya meruqyah. Minta maaflah ada jual mahal sikit. Tapi jual mahal tidak meruqyah lah, tapi biasanya kalau jarang juga orang hadiahkan, saya hadiahkan mungkin RM10, RM20. Kadang-kadang tuh ada juga lah 100, 200, alhamdulillah. Tapi jarang sekali lah, yang selalu ucap terima kasih atas 10, RM20 dalam sabuk surat. Jadi tentang terlintas perasaan gemuruh, takut atau bimbang semasa mula-mula meruqyah dulu, tidak. Saya mungkin memang sifat saya seorang berani dan saya telah lama belajar ruqyah ni. Sebelum saya meruqyah, saya telah lama belajar ilmu ni, tapi ilmu rawatan ni, tapi saya tidak merawat orang secara terbuka. Yang saya takut pada peringkat awal, sebab saya belum banyak pengalaman, saya takut keselamatan pesakit. Itu yang kerisauan saya. Saya tidak takut keselamatan saya takut keselamatan pesakit. Kalau saya merawat pesakit di rumah tinggi, nanti dia lompat terjun, atau pesakit lari ke dapur, ambil pisau, dia kerat dia punya pergelangan tangan, atau dia tikam ahli keluarga dia, itu yang saya takut. Keselamatan pesakit dan keluarga. Tapi keselamatan diri saya, no problem. Pesakit nak cekik saya, pesakit nak tikam saya pun pandai juga silat, karate sedikit-sedikit. Jadi saya akan elak. Saya tidak risau keselamatan. Yang saya risau keselamatan pesakit. Dari segi itulah gemuruh saya tidak, tapi saya risau keselamatan pesakit dan keluarga mereka. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Apa pandangan Ustaz pagar rumah dengan tabur garam di sekeliling? Banyak Ustaz atau peruqyah lain yang guna kaedah tersebut. Tak ada masalah. Saya sendiri pun menggunakan kaedah tabur garam sekeliling rumah untuk buat rawatan untuk pagar rumah. So kalau teknik tabur garam ni juga diajar oleh Tuan Guru Ustaz Sarhan, tak ada masalah. Soalan ni juga pernah ditanya kepada Syekh Abu Bara. Syekh Abu Bara juga menjelaskan tak ada masalah untuk membacakan ayat ruqyah pada garam dan ditabur di sekeliling rumah. Tak ada masalah. Okey, boleh teruskan. Ustaz Sinar ada nak tambah soalan tersebut? Kalau tak ada, saya akan terus soalan seterusnya. Adakah perawat yang fasik boleh meruqyah pesakit? Maksudnya rahmat Allah tetap turun jika meruqyah. So kita kena faham dulu, fasik maksud ada yang di kalangan perawat dengan kita ni masih lagi berbuat dosa. Ada lagi buat kesilapan. So bagi saya, insya-Allah rahmat tetap akan turun dengan niat dia nak bantu orang apa semua tu. So syarat untuk menjadi perawat ni tak adalah kita nak mencari orang yang betul-betul suci murni, yang tak melakukan dosa. Okey, cuma dari segi adab dia kalau sebagai perawat kita kena menjagalah syariat-syariat Allah. So ada juga pernah je ada yang berlaku perawat yang pernah melakukan zina tetap masih boleh merawat. Okey, cuma bukanlah adab yang baik. Okey, so bagi saya kalau ada perawat tu dia ada sedikit kesalahan, dia ada buat dosa dengan orang, dia ada pinjam duit tak bayar hutang dan sebagainya, tapi kalau dia merawat, insya-Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah sakit juga masih boleh sembuh, tak jadi isu bab tu. Okey, so bagi saya tak ada masalah lah. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Masih berkenan saya tadi ke dapur sekejap minum air. Saya tiba-tiba batuk-batuk mungkin kena air. Soalan masih berkenaan dengan tabur garam Coach. Tabur garam saya dah jawab sebab Syekh Abu Bara pun kata boleh, Ustaz Sarhan juga kata boleh. So saya rasa tu tak ada isu sangatlah. Yang nombor 2 tu. Oh, nombor yang mana satu Coach? Yang fasik tu, perawat yang fasik boleh meruqyah pesakit. Okey, itu saya ingin bagi jawapan tambahan. Saya ada murid belajar dengan saya dan dia merokok. Ada orang kata orang merokok ni fasik kan. Sebab merokok ulama, majoriti ulama mengatakan haram. Saya ada anak-anak murid merokok,
Dan apabila dia baca ruqyah, dia pada nanti di tengah-tengah berehat dia pada hisap rokok. Dan saya tidak pernah cakap kasar dengan dia, marah. Dia kata kalau kamu belajar ruqyah ni patut kamu terus berhenti merokok. Saya dakwa dia dengan lembut. Dan akhirnya dia kurang sedikit demi sedikit kurang merokok. Tidak tahulah sekarang mungkin dia dah berhenti. Jadi, dan saya punya anak murid ni yang merokok, bila dia baca ruqyah berkesan juga. Sebab bukan sekadar kita buat salah, kita suci maksum dari kesalahan baru kita punya bacaan berkesan. Kalau kita ada buat kesalahan tidak berkesan. Sebab manusia tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Para rasul saja yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan. Kita manusia ada melakukan kesalahan. Jadi yang penting apabila kita meruqyah, kita tahu rukun-rukun ruqyah tu. Kita mesti ada fokus, khusyuk, mesti ada niat yang ikhlas. Apabila kita ada itu, walaupun bacaan kita kurang merdu, walaupun kita ni ada juga buat dosa-dosa tertentu, dosa kecil, kalau kita niat ikhlas. Macam contohnya seorang bapa yang tidak juga kuat agama, tiba-tiba anak dia sakit, tapi dia baca ruqyah, dia belajar, dia ni banyak lagi tak tahu tentang hal ehwal agama, tapi dia ikut kuliah online, terus dia praktikkan. Dia baca kepada anaknya, dengan bacaannya pun tidak berapa tajwid, tidak berapa lurus, apa semua, dan dia ni juga seorang yang panas baran dan sebagainya. Anaknya sembuh. Dengan anaknya sembuh, terus dia dapat hidayah, dia ingin mendekati agama. Contohnya begitulah. Jadi tidak semestinya orang yang fasik itu dia langsung tidak boleh meruqyah. Orang yang buat dosa-dosa ni bukan langsung tidak boleh meruqyah, tidak semestinya. Sebab manusia tetap kita ada melakukan dosa, kita tidak maksum. Jadi tetap rahmat Allah akan turun apabila kita baca doa mengikut syarat-syaratnya. Kita baca Al-Quran, kita ikhlas, kita pasang niat yang betul, kita khusyuk dan sebagainya. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, tambahan tadi juga mengenai soalan tadi juga sama juga dengan masalah dia juga bagaimana perawat yang baca ayat ruqyah tapi dalam keadaan tajwid tak berapa nak betul. So sama juga, okey, situasi yang sama. Kalau nak tunggu betul-betul perawat tu mahir dengan tajwid, memang semakin tak ada perawat lah. Okay, so saya sendiri pun personally bukanlah seorang yang begitu mahir buat tajwid. So bacaan saya juga banyak kesilapan. Cuma kita sebagai perawat, kita kena tahu tahap kualiti bacaan kita dan kita juga jangan berputus untuk menuntut ilmu untuk memperbaiki kualiti bacaan ayat Al-Quran kita. So sama juga soalan tu, jawapan tu lebih kurang tu lah. Sebab ada orang pernah tanya, mesti kena tajwid dan sebutan makhraj yang tepat ke untuk menjadi perawat? Itu yang sebaiknya. Okay, tapi kalau nak cari perawat yang betul-betul mahir dengan tajwid, sebutan makhraj, mahir taranum dan sebagainya tu, memang tak ada perawat yang macam tu. Tak ramai sangat perawat yang macam tu. So sebagai umat Islam, kita kena sentiasa memperbaiki mutu bacaan kita. So jangan kita berputus untuk belajar lagi lah. Sebutan makhraj dan sebagainya, masuk kelas dan sebagainya. So bagi saya itu tak jadi masalah. Okay? Yang penting kita ada usaha niat untuk bantu orang. Okay, soalan yang seterusnya daripada Remy Yansah. Ustaz, apa maksud mengambil air wuduk bahagian dalam sarung yang mana dituliskan Nabi membasuh kedua tangannya, kedua mukanya dan bahagian dalam sarungnya? Saya tak pasti mengenai hadis di atas. Mungkin Ustaz Sinar boleh jelaskan. Terima kasih Coach. Inilah yang saya katakan, ada pendapat-pendapat para peruqyah berpengalaman terutama dari negara Arab, dan boleh baca perkara ini di antaranya di kitab Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani yang berkenaan dengan perawatan ain. Memang ada di petik-petik hadis-hadis tertentu dan juga mungkin tindakan sahabat, yaitu untuk mandikan orang yang kena penyakit ain ini tidak perlu dibasuh kaki, cuma dibasuh muka, tangan dan pinggang. Pinggang tu sebab takkanlah kita nak ambil wuduk dengan bogel kan. Jadi
Kalau orang zaman dahulu kan tetap ada kain sarung contohnya. Jadi di air itu disimbalah di pinggang kita yang kita masih mau kain sarung, atau kita buka tuh sarung sekejap, kita simba air kita ambil dalam gayung dari mungkin air pipe gitu, lepas tu simba ke keliling pinggang kita buka kain sarung tu. Jadi itu yang disambut selain daripada air basuhan muka dan tangan, itu yang dibuat mandi. Itu secara ringkasnya begitulah maksudnya. Kalau ingin bacaan mendalam, ingin tahu lebih mendalam, baca buku Syekh Abu Al-Bara, dan juga kena sebaiknya ikut kursus Syekh Abu Bara lah kalau dia datang ke Malaysia. Baru akan ada penerangan yang lebih panjang lebar. Tapi maksudnya begitulah, ada yang berpendapat ambil wudhu untuk rawatan penyakit lain tidak semestinya basuh kaki, cuma basuh muka, tangan, dan pinggang. Pinggang karena kita pakai kain sarung, tidak kita bogel, jadi kita buka tuh kain sarung, kita simbah, kita buang, ambil air di gayung, tetap di pinggang tuh, keliling pinggang, itu air yang kita sambut. Jadi itulah jawaban secara ringkas. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, sambungan soalan daripada Muhammad Rashad. Kalau dibacakan ruqyah pada air dan dirinjis sekeliling rumah pun boleh kan selain guna garam? Ya, boleh, tak ada masalah. Kalau sakit yang panggil saya datang untuk buat rawatan rumah dan pagar rumah, saya akan menggunakan kedua-dua kaedah. Okey, untuk spray air itu saya akan buat di dalam rumah, untuk tabur garam saya akan tabur di luar rumah. So kalau ada yang perawat tak nak guna garam, dia tak nak guna garam, tak apa, dia boleh guna air sahaja, tak ada masalah. Cuma yang menjadi satu masalah bila perawat tu dia tak nak guna garam, lepas tu dia kata perawat lain guna garam, syirik. Itu yang jadi masalah. So kalau kita tak suka guna sesuatu kaedah tersebut, tak mengapa, kita berlepas diri, berlapang dada dan berlepas diri daripada kaedah tersebut, itu saja. So nak guna air pun boleh, nak guna garam pun boleh, tak nak guna air, tak nak guna garam, baca sahaja pun juga boleh. So maksudnya kalau tuan nak pagar dengan bacaan, bacakan sahaja surah Al-Baqarah ataupun nak azan sahaja dalam rumah, tanpa sembuh air pun boleh, tanpa tabur garam pun boleh. Hanya melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran dan azan sahaja juga boleh. So tak jadi masalah. Pilihlah mana-mana yang buat. Cuma kalau saya sebagai perawat, orang panggil saya datang rumah, saya akan buat ketiga-tiga lah. Bacaan pun saya buat, spray dalam rumah pun saya buat, dan tabur garam di luar rumah pun saya buat. Itu sahaja. Okey, Ustaz Sinar mungkin nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, saya ingin menambah. Jawapan saya berdasarkan pengalaman saya. Cara saya kalau ruqyah rumah, kebiasaan menggunakan air kosong saya yang sudah dibacakan ruqyah, lepas tu saya masukkan di botol spray, saya spray dinding rumah. Itu kebiasaan. Kalaulah saya sudah biasa merawat satu keluarga itu dan sudah biasa ini ruqyah rumah tu, tapi masih lagi ada gangguan, masih lagi ada pesakit yang kerasukan, baru saya akan gunakan sama ada air ruqyah campur garam atau air ruqyah campur limau purut. Kalau air ruqyah campur garam, saya ada berbeza sedikit mungkin cara saya dengan orang lain. Saya cuma ambil garam sedikit saja, mungkin secubit. Saya ambil garam secubit, sama ada kalau ada garam bukit, garam Himalaya atau garam bukit lagi bagus. Tapi kalau tidak ada garam di rumah pun boleh. Saya ambil secubit, saya masukkan dalam air, dalam botol spray, saya goncang sehingga larut, baru saya spray. Saya tidak tabur garam yang tabur garam kasar tu ke dinding rumah. Saya masukkan ke dalam air, tetapi sedikit saja, secubit. Contohnya begitulah. Kalau limau purut, pun saya tidak guna terlalu banyak. Saya perah sebiji ke, 2 biji ke limau purut. Sebab pengalaman saya, terutama yang menggunakan limau purut, selalu memang ada kesan. Pernah pesakit rumahnya ada tanam pokok limau purut. Jadi saya dah ajar, saya kata air ruqyah ini boleh dicampur limau purut dan dispraylah dinding. Jadi rumah pesakit ni tinggal berkeluarga, ramai. Rumahnya itu sangat besar dan ada beberapa keluarga, ada adik-beradik ini, ada keluarga, ada suami isteri, ada anak, dan ada lagi adik-beradik mereka. Suami isteri tinggal di rumah yang besar dan bapak mereka pun tinggal sana. Jadi ada satu tandas atau bilik mandi di Sabah panggil kamar mandi yang mereka
seram, rasa seram, terutama kalau malam, risau nak masuk ke kamar mandi itu. Kadang-kadang mestinya berkawan. Sebab jadi apa berlaku setelah saya rawat pesakit nih, wanita nih yang ada suaminya juga ikutlah, ada tinggal di sana. Jadi dia telah buat satu keluar, sebab dia ada belajar ilmu ruqyah diterangkan. Dia tidak takut dah kepada jin, tapi dia merasa marah. Jadi apa dia buat, masih dia bersihkan kamar mandi itu dengan air sama ada air ruqyah atau air biasa dicampur dengan limau purut, dan banyak dia masukkan, dia campur sebab mereka ada pokok limau purut dan buah dia banyak lebat. Dia bersihkan kamar mandi. Dan apa berlaku malamnya, kalau saya tidak silap, dia kerasukan. Suami dia message saya atau telefon saya, istrinya kerasukan jadi watak jin ganjil. Tangan begini, gerak-gerak gini dan coba mencekik suaminya. Tapi suaminya pun ada belajar sudah sedikit ruqyah dari saya. Baca ayat ruqyah, terus dia jatuh pengsan, disambut oleh suaminya. Jadi saya beritahu kalau saya tidak silap, esoknya ataupun ujung minggu saya datang merawat. Dan apabila saya baca ruqyah, pesakit itu kerasukan, dan saya ringkaskanlah, pesakit itu kerasukan dan yang jin merasuk kata dia tinggal dalam tandas tu, dan dia marah sebab rumah mereka dalam tandas tu dah hancur. Sebab dicuci tandas kamar mandi itu. Kamar mandi itu dengan air yang dicampur limau purut. Kalau saya tidak silap sama ada air biasa atau air ruqyah, saya kurang ingat. Jadi dibersihkan, dia marah. Tapi saya berdakwah kepada jin itu setuju masuk Islam. Saya kata kalau kamu masuk Islam, kamu tidak payah tinggal di kamar mandi atau di tandas. Saya akan berdoa kepada Allah agar berikan kamu rumah yang sesuai kalau kamu masuk Islam. Yang lebih cantik, tidak payah lagi tinggal di kamar mandi. Dan dia setuju, dia masuk Islam. Lepas tu dia keluar daripada tubuh pesakit secara sukarela. Tanpa dipaksa-paksa, tanpa kita baca ayat panjang-panjang. Dia keluar secara sukarela. Alhamdulillah. Itu tambahan dari saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, tadi dah jawab. Yes, dari perkongsian daripada Encik Yusof, saya campur minyak wangi kasturi kijang, celup dalam jari dan kacau dalam air ruqyah kalau nak spray dalam rumah supaya bertambah wangi. Itu juga tak ada masalah. Boleh. Saya juga berbuat sedemikian. Ataupun ini produk saya. Okey, ini produk saya. Ya. Okay, ataupun ini produk saya, semburan bidara assalam. Okay, semburan ni memang diformulakan khusus untuk pagar rumah. Sebab semburan ni dia ada campuran pati bidara, pati minyak kasturi dan garam bukit. Bagi sesiapa yang pernah guna produk saya ni, dia sangat-sangat wangi. So saya akan minta pesakit spray di langsir-langsir, di bantal, di selimut, di tilam, di katil, tempat tidur, buaian baby dalam kereta. So semburan ni ready made dah memang wangi dah. Okay, yang mana yang memang pernah beli, ada beberapa orang pesakit saya memang pernah beli, boleh dapatkan produk ni. Okay, nanti saya akan bagi link di Telegram, boleh order daripada saya. Yang ni dah memang tak perlu nak campur-campur dah. Memang cukup wangi. Nak spray dalam kereta, spray dekat langsir, bantal, selimut, tilam, sofa. Okay, ni produk saya harga RM30 saja, tak termasuk kos-kos lah. Okay, so insyaAllah dari segi soalan itu saja. Masa pun dah pukul 11. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta. Ada peserta, kami ada kuliah. Tiada peserta, macam mana kami nak bagi kuliah? Kami ajar diri kami sendiri. Sedangkan ilmu ni kami dah tahu, kami kena kongsikan kepada orang yang belum tahu atau yang orang belum mahir. Jadi sesiapa yang hadir ni kami ucapkan terima kasih. Dengan adanya peserta, adanya murid, kami dapatlah mengajar ilmu ruqyah ni. Sebab kita tidak ingin ilmu ruqyah ini terkubur, tidak ada orang pandai. Kita tidak mau ilmu-ilmu rawatan-rawatan daripada agama lain masuk ke dalam budaya kita di Malaysia, pada masyarakat Melayu, masyarakat Islam.
Sedangkan kita ada ilmu rawatan yang bagus. Dan ilmu ini sebenarnya ada orang buat andaian bahwa inilah juga ilmu pendidik kita nanti untuk menghadapi Dajjal. Sebab ilmu Dajjal sihirnya bukan alang-alang. Grade A+. Dia boleh matikan orang dan hidup semula. Bukan kerana ada kekuatan, tapi memang Allah dah takdirkan ilmu sihir akan muncul semua. Yang tahap tinggi akan muncul pada akhir zaman. Yang dipelajari oleh Dajjal. Yang ada mengatakan Dajjal korek bekas bawah tanah istana Sulaiman dan mencuri kitab-kitab sihir lama zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Sulaiman, dan dia amalkan, dan ilmu sihir yang amalkan tahap tinggi, orang boleh mati dia hidupkan semula dan sebagainya. Dan pendidik kita adalah ilmu ruqyah syariah. Malah ada hadis Nabi untuk menghindar daripada fitnah Dajjal adalah dengan membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dan ada riwayat lain mengatakan 10 ayat akhir. Itu juga termasuk dalam ilmu ruqyah. Jadi saya amat senang hati dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang ada, walaupun tidak ramai, berminat belajar ilmu ruqyah ini, dan sebar-sebarkanlah kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah ilmu ruqyah ini tidak ada rahsia-rahsia yang hanya hadir kuliah saja yang boleh amalkan ilmu ini. Yang tidak hadir kuliah tidak boleh amalkan, boleh sebarkan kepada yang share, kepada yang tidak hadir, mungkin kepada anak kita, kepada keluarga kita, adik-beradik. Jadi itu saja daripada saya ucapkan terima kasih, dan kalau boleh kempen lah dengan saudara mara yang lain-lain, tidak pun semestinya ahli grup rawatan Islam, Telegram rawatan Islam, tapi ahli keluarga lain yang ada Google Meet untuk hadir kuliah, untuk mereka dapat ilmu, dan supaya mereka boleh bertanya terus kepada penceramah. Sistem kita gunakan ini, kuliah online ini, cara macam seolah-olah podcast. Kita ada dialog, ada interaksi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Perbanyakkan lagi ahli peserta untuk hadir. Itu saja, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okay, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana buruk itu datang daripada kelemahan kami, saya dan juga Ustaz Sinar. So kami mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya tutup majlis dengan umul kitab dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih semua. Dah boleh untuk live group. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.